Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Bersama saya, Muhammad Imak bin Razak selaku pengacara majlis anda dalam pentas Barisan Nasional pada hari ini. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Pentas Barisan Nasional ini akan mengulas isu-isu semasa tanpa melengahkan masa lagi. Mari saya memperkenalkan kepada anda panel pertama kita iaitu Datin Nasria binti Ngasri selaku Exco Puteri UMNO Malaysia. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah dapat kita bertemu di pentas BN secara online dibawa khas oleh BMCOMS. Baiklah, saya N. Ngasri. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, PRU 15 iaitu perayaan besar memilih tapuk pemimpin negara akan tiba lagi. Sudahkah anda semua bersedia? Sesungguhnya Malaysia dan kita semua telah melalui fasa yang penuh bergelora semenjak kekalahan BN. Kerajaan 60 tahun yang memerintah dan digantikan dengan kerajaan PH pada PRU 14. Kita BN terima keputusan itu dengan hati yang terbuka walaupun sebenarnya berat untuk menerimanya. Ada yang suka, tak kala juga ramai yang berduka. Namun BM terus berlayar dalam kepayahan dan tekanan. Kita belajar untuk menerima dan berazam menjadi yang lebih baik. Di sebelah sana pula, kerajaan PH memulakan langkah pentadbiran dengan agak sumbang, angkuh, dendam dan semesti ternyata gagal. Isu agama dan kaum terus dimainkan, kebajikan rakyat diabaikan, janji manis manifesto di dalam bakul sampah. Pembangunan dihentikan, malah banyak lagi yang saya rasa saya tak perlu ulaskan di sini. Ketika itu rakyat makin sedar dan telah terbukti di siri-siri PRK yang bermula daripada Cameron, Semenyih, Rantau dan Tanjung Piai dan seterusnya. Dan seperti yang kita sedia maklum, kerajaan PH ketika itu hanya bertahan 22 bulan sahaja dan tumbang dengan sendirinya setelah Tun Mahathir meletakkan jawatan. Digantikan pula dengan Perikatan Nasional selama 18 bulan dan yang terkini adalah Kerajaan Keluarga Malaysia di bawah PM Datuk Ismail Sabri. Adik-adik, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, kita telah melalui fasa yang bersejarah di mana satu pengundi telah mendapat 3 Perdana Menteri. Kenapa perkara sedemikian berlaku? Kata kuncinya adalah tiada kestabilan. Kestabilan apa? Kestabilan politik yang jelas. Mari kita singkap kembali apakah punca ketidakstabilan ini. Yang pertama, gabungan parti-parti mempunyai ideologi dan pemikir yang berbeza. Perebutan kuasa nombor 1 iaitu kursi PM.
parti yang kecil menguasai parti yang lebih besar, pengkhianat dan lompat parti untuk kepentingan diri. Majoriti tipis di parlimen, kegagalan pentadbiran dan menteri yang dilantik adalah tidak mempunyai pengalaman dan tidak komited. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, ketidakstabilan ini telah memberi kesan yang besar kepada negara, yang mana telah menarik kita semua jauh ke belakang daripada jiran kita iaitu Indonesia, Singapura dan Thailand. Ia juga telah menyebabkan tidak dapat kepercayaan daripada pelabur luar negara. Polisi yang baik tidak dapat diadakan dan sentiasa berubah mengikut kerajaan baru. Masalah ekonomi dan peluang pekerjaan semakin menguncup. Adakah kita mahu perkara ini berterusan? Kita akan hentikan ini semua demi negara dan seluruh rakyat Malaysia. Hak kepada rakyat kini sudah dikembalikan agar dapat memilih kerajaan yang benar-benar komited dan mempunyai track record yang baik dalam segala aspek, semestinya lah Barisan Nasional. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, Melaka telah memilih kestabilan demi kemakmuran. Johor telah memilih kestabilan demi masa depan dan kini BN telah menawarkan kestabilan dan kemakmuran yang hakiki untuk semua rakyat Malaysia. FDI dan DDI di kedua negeri tersebut meningkat dengan jayanya setelah kerajaan baru ditubuhkan. Perjalanan pentadbiran kerajaan juga lancar dan kembali teratur. Ini adalah bukti yang nyata dan fakta yang tidak boleh dinafikan. Insentif kebajikan rakyat dikembalikan. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, pastinya anda sedar, di PRU 15 ini, PH atau pembangkang tidak menawarkan apa-apa yang baru, yang membina untuk negara dan rakyat Malaysia. Mereka masih ditakuk yang lama. Malah perangai dengan pemikiran mereka semakin pelik. Dah masuk PRU ke-15. Tapi modal kempen asyik kita semula yang dulu, aneh betul lah. Semuanya berubah. Tapi pembangkang tetap dengan naratif yang lapuk dan amalan politik hasutan. Haru biru Malaysia dek dengan hasutan dan fitnah yang dijaja sana-sini. Sepatutnya pembangkang mencontohi Barisan Nasional yang membawa rakyat ke arah yang politik kestabilan. Mengapa? Kerana hanya kestabilan sahaja boleh mendapat kemakmuran yang menguntungkan rakyat. Generasi muda patut dididik dengan kempen politik yang syarat dengan idea yang bernas. Tunjukkan mereka visi dan manifesto yang jelas serta realistik supaya cerah masa depan negara. Sebaliknya, sampai bila pembangkang mahu amalkan politik hasutan yang mengajak kepada kebencian? Tidak malukah kepada rakyat melihat standard pemikiran pembangkang yang kononnya berangan nak jadi kerajaan? Habis diputar belik segala auta sampai memeningkan kepala rakyat. Tiada satu pun ayat kempen mereka yang berunsur fakta dan intelek. Lihatlah contoh yang saya kongsikan tentang pembangkang yang menghasut rakyat semasa berkempen. Benda yang tidak masuk akal dijajakan. Logik ke PRU ni diadakan semata-mata nak melepaskan Datuk Seri Najib atau nak menyelamatkan Datuk Seri Zahid? Bukankah sampai sekarang kes-kes masih dalam pengandalian mahkamah? Setahu saya, puak yang ada rekod gugurkan kes ni adalah pemimpin yang datang daripada kerajaan PH, bukan BN. Ingat jangan lagi dipolitikan isu PRU 15 kerana boleh dikira meredah kebijaksanaan titah yang di-Pertuan Agong yang berkenan untuk pilihan raya diadakan segera bagi memulangkan mandat kepada rakyat. Malah baginda juga kecewa dengan isu-isu politik yang menggugat kestabilan negara. Akhir kata, sudahlah pembangkang dan sekutu-sekutunya. Move on, belajarlah berkempen secara nasihat dan bijak. Jangan fikir semua orang boleh ditipu lagi dengan hasutan dan termakan api kebencian kamu. Rakyat semakin bijak untuk menilai antara kaca dan permata. InsyaAllah, BN pilihan kita untuk kestabilan dan kemakmuran. Terima kasih. Tiba kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuat. Terima kasih kepada panel kita yang pertama. Sekarang kita akan masuk kepada panel kita yang kedua, iaitu Saudari Norbaiti binti Sabar selaku Ketua Puteri UMNO Wilayah Persekutuan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Norbaiti binti Sabar, Ketua Puteri UMNO Negeri Wilayah Persekutuan. Pada kali ini, saya bersama tuan-tuan dan puan-puan akan menyelami topik yang hangat diperkatakan sekarang, iaitu kemah besar.
Desas-desus bertiup kencang kemungkinan akan diwujudkan gabungan parti-parti politik di bawah kemah besar akan diteruskan. Ini semua bagi memastikan pertandingan 1 lawan 1 dengan matlamat hanya satu mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Ada yang menafikan, tapi kalau tak ada angin, masakan pokok bergoyang. Ada perbincangan pintu belakang antara beberapa parti untuk wujudkan gabungan ini. Welcome to Pakatan Harapan 2.0. Matlamat kita dalam politik perlu jelas, jujur dan memegang erat amanah rakyat. Matlamat kita seharusnya untuk membela nasib rakyat, memartabatkan bangsa dan memajukan negara. Bukan sekadar nak kalahkan UMNO. Persoalannya, adakah Anwar dan Azmin akan kembali berpelukan? Adakah Muhyiddin dan Tun akan kembali bertaut? Adakah PAS dan DAP akan kembali berkongsi pentas dan tidur sebantal? Percaturan politik pemimpin-pemimpin tamak kuasa ini sudah pasti menggelisahkan hati akar umbi mereka. Kem Anwar sudah pasti akan menolak si pengkhianat Azmin. Begitu juga sebaliknya. Tim Mahathir sudah pasti akan menolak Muhyiddin yang khianat pada Tun. Ahli-ahli PAS sudah pasti tidak sanggup lagi bersama DAP. Dan kesemua ini akan menimbulkan perpecahan dan ketidakstabilan. Sejarah PRU 14 akan berulang. Kerajaan yang dibentuk akan struggle kerana perebutan kuasa. Kalau dahulu hanya antara Mahathir dan Anwar, keadaan kemah besar nanti akan jadi lebih parah. Mahathir berebut dengan Anwar. Muhyiddin pula nak berebut dengan Mahathir. Haji Hadi akan berperang pula dengan Mat Sabu. Last kali, jatuh menjatuh sesama sendiri. Runtuh lagi kerajaan. Sebelum itu terjadi, lebih baik kita pilih yang lebih stabil, iaitu Barisan Nasional, demi kestabilan dan kemakmuran. Tiba kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuat. Terima kasih kepada panel kita yang kedua. Sekarang kita akan masuk kepada panel kita yang ketiga, iaitu yang terakhir pada hari ini. Dijemput Saudari Nur Mazarina binti Mazlan selaku Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Saya Nur Mazarina binti Mazlan, merupakan Ketua Penerangan Pergerakan Puteri UMNO Wilayah Persekutuan. Hari ini saya ingin nak sentuh sedikit berkenaan Tommy Thomas. Dah hampir 2 bulan mengapa Tommy Thomas masih belum diambil tindakan dan didakwa. Apa Peguam Negara buat? Laporan pasukan petugas khas siasatan buku Tommy Thomas, My Story Justice in the Wilderness, mendapati 19 dakwaan dengan 4 perkara penting yang boleh menggugat kedaulatan negara. Nombor 1, campur tangan dalam badan kehakiman, pendedahan maklumat rahsia kerajaan, tindakan tidak sah salah guna kuasa dan kecuaian profesional kenyataan berbau hasutan. Bila Peguam Negara nak ambil tindakan? Rumusan pasukan petugas khas mendapati secara keseluruhan beliau kurang berpengalaman dalam kemahiran pengurusan untuk mengetuai sebuah jabatan kerajaan yang besar seperti Pejabat Peguam Negara dengan lebih 2,000 pegawai undang-undang dan ramai kaki tangan sokongan. 19 individu beri kerjasama kepada pasukan petugas khas yang menyiasat buku Peguam Negara kecuali Tommy Thomas. Apa yang beliau takut? Tommy Thomas mengaku terlibat dalam mempengaruhi pemilihan dan penetapan hakim-hakim kanan termasuklah Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Malaya, Hakim Besar di Sabah dan Sarawak serta Hakim Mahkamah Persekutuan melalui beberapa siri perbincangan beliau bersama Perdana Menteri sedangkan beliau bukan ahli Suruhanjaya Pelantikan Hakim. Ini jelas melanggar Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman Akta 695/2009. Tommy Thomas menzahirkan wujudnya campur tangan yang jelas Perdana Menteri ke-7 Tun Mahathir Mohamad ke dalam Badan Pengadilan dan Kehakiman. Ini jelas bertentangan dengan prinsip pengasingan kuasa sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.
Tommy Thomas telah melakukan pendakwaan terpilih secara tidak adil apabila beliau bertindak menggugurkan pendakwaan, bahkan menarik balik kes yang sedang dibicarakan melibatkan kes rasuah pemimpin tertinggi Lim Guan Eng, walaupun agensi penguatkuasaan SPRM mengakui mereka mempunyai kes terhadap mantan Menteri Keuangan itu. Ini tidak termasuk sejumlah besar kes-kes lain melibatkan pimpinan PH seperti R.C. Varasa, Rafizi Ramli, N. Surendran, Thomas Sukyong Siong, Hassan Karim dan ramai lagi. Thomas juga bertindak menghentikan prosiding undang-undang ke atas 12 individu termasuk 2 pimpinan DAP yang didakwa menyokong Harimau Pembebasan Tamil Ilam ataupun LTTE, walaupun pihak PDRM mempunyai kes terhadap mereka. Maka, sudah sampai masanya pejabat peguam negara ambil tindakan segera. Apa yang nak ditunggu lagi? Terima kasih kepada semua panel kita. Itulah menandanya berakhirnya slot kita pada hari ini. Namun, teruskan bersama kami untuk terus tetap mendapatkan fakta dan maklumat yang tepat sempena PRU ke-15 pada kali ini. Jangan lupa untuk follow, like dan share. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.